sumber-sumber, asas-asas dan peraturan-peraturan, disiplin-disiplin ilmu seorang Muslim yang diletakkan di dalam kerangka Muslim itu adalah seorang da'i, sebagaimana yang terpapar di dalam salah satu karya beliau yang sangat prolifik, iaitulah kitab Thaqafah Ad-Da'iyah, yang terjemahan Melayu penerbitan Al-Hidayahnya menterjemahkannya sebagai Tazkirah para pendakwah. Dan kita menamakan seminar ini sebagai ilmu-ilmu seorang Muslim. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, bukan doakanlah, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan malam tadi cukuplah tidurnya, ya, dan berehat. Dan terima kasih kerana memberikan banyak soalan. Saya pula yang tak boleh tidur. Banyak soalan saya dapat semalam daripada macam-macam sumber, kat handphone masuk, kat email masuk kan, ya. Di Facebook pun ada beberapa soalan, dan soalan-soalannya bagus-bagus belaka. Soalan-soalannya adalah soalan-soalan yang menuju ke arah untuk mematangkan lagi perbincangan, dan boleh saya ambil sebagai petanda bahawa tuan-tuan dan puan-puan semasa berada di dalam program ini sepanjang hari semalam, tuan-tuan dan puan-puan bukan sekadar mendengar, tetapi memproses poin-poin yang dibincangkan dan menatijahkan persoalan-persoalan yang saya kira sangat penting. Dan di samping kita seronok dengan soalan yang insya-Allah saya akan respon lah, banyak soalan ni kan, yang saya akan cuba respon dengan izin Allah SWT. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena alert, ya, kena alert dengan somehow boleh saya katakan ketidakupayaan mengeluarkan soalan yang sama seperti yang tuan-tuan perempuan bagi di kalangan generasi yang mungkin lebih bawah daripada kita, umur anak-anak kita. Saya sudah banyak mengurangkan aktiviti di sekolah-sekolah, tetapi sekali-sekala masih lagi pergilah ke beberapa sekolah, termasuklah ke program yang diatur untuk dihadiri oleh pelajar-pelajar terpilih daripada sekolah yang paling terpilih. Ya. Dalam satu dua program yang saya hadir, pesertanya adalah terdiri daripada pelajar-pelajar MRSM dan juga SBP, Sekolah Menengah Berasrama Penuh. Dan MRSM-nya pula bukan MRSM yang sebarangan, MRSM Ulul Albab yang menjadi rebutan, ya, pada masa ini kerana jumlahnya yang sedikit, tetapi dengan pakej pembelajarannya yang sangat menarik dan kita rasa penting sekarang ni lah. Sudah beberapa kali saya program yang lebih kurang sama, saya secara spesifik di akhir program menawarkan kepada pelajar-pelajar ni hadiah. Kena bukan rasuah, hadiah, ya. Bagi buku lah, offer. Bagi buku saya, yang saya request ialah dua. Seorang lelaki, seorang perempuan, secara volunteer minta tolong kongsi dengan kawan-kawan, dengan kami semua, apakah rumusan anda terhadap pembentangan sepanjang program ini berlangsung. Secara spesifik saya letakkan, walaupun ia sangat rutin dan sangat biasa, tapi dalam program-program seperti ini saya akan berdebar-debar menunggu siapa nak respon. Dan biasanya alhamdulillah saya kata selagi tak ada orang respon, saya tak nak balik. Saya cakap macam tu lah kan, ya. So akhirnya ada jugalah yang bangun. Dan bila mereka bangun, dan saya tidak terkejut yang bangun itu siapa, sebab yang bangun itu adalah pelajar yang paling fokus panjang pembentangan, yang bersungguh-sungguh, dan mereka ni semuanya adalah pelajar yang paling cemerlang lah, kalau boleh saya katakan begitu. Apabila dia mengulas benda yang saya kongsikan sepanjang sesi berlangsung, basically apa yang dia sampaikan kepada saya ialah dia mengulang balik apa yang saya sebut. Mengulang balik apa yang saya sebut. Daripada pembentangan ustaz sepanjang hari ini, apa yang saya faham ialah Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahawa orang Islam perlu menguasai 6 ilmu. Yang pertama, ilmu-ilmu Islam. Yang kedua, ilmu sejarah. Yang ketiga, dan cara untuk ini ialah exactly apa yang saya sampaikan. Saya rasa sudah hampir 10 orang dalam program yang seperti itu memberikan respon yang sama. Dan bila saya tengok benda tu, saya jadi susah hati. Dan saya tidak ada knowledge untuk describe dengan tepat apakah fenomena itu. Tetapi dia mengingatkan saya kembali kepada
apa yang sedang berlaku di dalam sistem pendidikan kita. Unfortunately lah, walaupun saya bukan orang terbaik untuk sebut benda tu, pelajar-pelajar dalam mengejar kesempurnaan keberagamaan mereka di sekolah SPM tu, agama kat sekolah sekarang kan ya, bukan sekolah agama sekolah iaitu SPM, semua bangun pagi sampai tidur SPM ya. Mereka dilatih untuk menjawab soalan, tetapi pelajar tidak dilatih mencari jawapan. Ada dua perbezaan yang sangat fundamental di antara menjawab soalan dengan mencari jawapan. Kalau patah balik ke belakang, di zaman-zaman jumlah orang yang dapat straight A itu hanya boleh dibilang dengan jari, kan? 20 tahun yang lalu, kalau saya recall balik zaman saya sekolah dulu, cikgu-cikgu tidak pernah, sekolah saya lah, mungkin sebab tu result kita pun taklah bagus sangat kan, tapi okey lah, survive lah. Cikgu-cikgu kami tidak pernah mengajar teknik menjawab soalan. Yang disebutkan sepanjang tahun ialah memahamkan pelajar pelajaran yang dipelajari. Dekat-dekat nak SPM tu adalah cikgu sebut sikit, okey, sekarang ni dah dekat nak SPM ni, dekat percubaan ni saya nak tekankan teknik menjawab soalan. Dan teknik soalannya is very technical. Contohnya macam, okey, matematik anda sepatutnya spend berapa minit sahaja pada satu soalan. Kalau tak boleh, skip ya, buat soalan lain dulu, nanti patah balik. Tips-tips yang lebih kurang macam itulah. Tetapi pada hari ini, dalam kita pergi ke sekolah-sekolah ni, maknanya pelajar-pelajar telah menjadikan SPM itu seperti satu game. So if you know the trick, you know how to conquer the game, then you will get the best result. And yet you fail to articulate, untuk memproses ilmu yang dipelajari itu. Dan saya pulang dalam keadaan yang sangat sedih, sehingga saya meletakkan azam saya tidak mahu menjadikan MRSM dan SBP sebagai benda yang saya nak kejar untuk saya masukkan anak saya sekolah lah. Kalau mereka dapat, silakan, Alhamdulillah. Tapi tak dapat, tak ada rasa tekilan, sebab rasa frustrated dengan keadaan yang ada. Jadi akhirnya kita rasa macam sekolah-sekolah yang paling fortunate, yang dapat the whole thing from the system, adalah sekolah yang paling teruji, because the corruption is within the system, kan? So yang paling mengikut sistem itulah yang paling bermasalah. Berbeza dengan pelajar yang belajar di sekolah-sekolah yang design sendiri dia punya silibus. Tak adalah design sendiri 100%, tapi maknanya ada autonomi lah, private school, terpaksa buat private school. Contohnya di sekolah yang kita orang baru start. So baru start ni tak wajar pun untuk dijadikan sebagai penilaian. Di sekolah menengah Khalifah, kita ada KMS, Khalifah Model School, sekolah menengah baru start 2 tahun. Ketika saya bentangkan tentang 6 alam dalam kehidupannya, pelajar form 1 dan form 2, 6 alam. Saya kata ada alam roh, alam barzah, alam dunia, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat, syurga dan neraka. Saya bagi soalan yang sama. Ni form 1, form 2. Yang tadi tu form 5. Form 4, form 5. Ni form 2. Minta siapa tak boleh tolong rumuskan. Macam biasalah, masih segan-segan, malas nak bangun kan ya, cucuk-cucuk orang sebelah semua. Tapi sikit-sikit akhirnya bangun jugalah, 2 orang. So, saya masih ingat lagi pelajar perempuan tingkatan 2 daripada sekolah sebut. Walaupun saya tidak bermaksud untuk buat generalization, tapi sampel untuk kita fikirkan. Dia bukan muktamad lah, tapi kita nak renungkan. Pelajar tingkatan 2 ni bangun, dia kata daripada semua alam yang ada tu, saya rasa alam yang paling penting ialah alam dunia, disebut. Sebab alam roh dengan alam rahim telah berlalu, dan yang akhir tu syurga neraka. Macam mana akhir syurga neraka tu bergantung pada alam dunia. So bagi saya, dunia ini ialah tempat untuk kita memilih pilihan yang nak bawa ke syurga ke pilihan yang nak bawa ke neraka. Dan akhirnya kalau ada manusia yang masuk neraka, tidak akan ada bantahan daripada sesiapa, sebab sebenarnya dia masuk neraka atas pilihan dia sendiri. Dan saya rasa sangat gembira dengan respon dia. Terus dapat the whole thing, lebih kurang dalam 1 jam sesi pembentangan. Dan itu menyebabkan kita tertanya-tanya lah, macam mana nak buat, macam mana nak repair
keadaan inilah. Jadi dalam program Seminar Muslim 2014, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita semua adalah generasi yang berjaya melepasi ujian itu. Maka datanglah 6 soalan yang meragut tidur saya, ya, untuk saya review sikit. Tetapi kaedah perkara yang sama di peringkat sekolah-sekolah, itulah yang saya nak kongsikan supaya tuan-tuan dan puan boleh fikirkan sama-sama apa yang boleh dibuat dalam kapasiti masing-masing, dalam bidang masing-masing. Mungkin boleh membuat tinjauan, melihat, merenung, ya, tentang hal ini, sebab dia memang sangat membimbangkan, ya. Hal ini tadilah. Okey, itu tak masuk tajuk, sikit saja introduction. Kita pergi kepada soalan-soalan dulu sebelum, kalau ada soalan yang secara live nak tanya pada saya pada pagi ni, sebelum kita masuk pada tajuk. Kalau okey, saya jawab semua. Kalau saya rasa macam terpanjang kan, saya jawab sebahagian, nanti saya jawab kemudian lagi lah, ya. Mungkin yang pertamanya, seperti biasa, soalan yang akan ditanya ialah apa kitab yang nak dibaca, ya? Apa buku yang nak dibaca, apa program yang nak dihadiri untuk mengisi tuntutan memahami topik-topik yang kita bincangkan semalam. Terutamanya antara yang ada, sebab ada beberapa soalan tu dia redundant sikit. Misalnya untuk bertadabbur, ya, dengan Al-Quran. Kita nak start daripada mana? Kalau pada apa yang ada di internet, ya, apa yang ada di internet, first kali sudah tentulah saya kena sebutkan bahawa ia juga isu yang kita fikirkan bersama, dan ia adalah apa yang kita cuba lakukan dalam seminar-seminar Ibrah Al-Quran. Dalam seminar-seminar Ibrah Al-Quran yang Akademi Sinergi anjurkan, memang itulah benda yang kita cuba untuk lakukan dan bantu peserta yang hadir, iaitu untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran secara topikal mengikut surah. Jadi kita ada surah Al-Kahfi 2 bulan yang lepas. InsyaAllah dalam 2 bulan lagi surah Luqman, walaupun kita sedang fikir macam mana format yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Program-program Akademi Sinergi ni biasanya akan diulang balik lah, insyaAllah. Tapi duration dia agak jauh, lebih kurang selepas 2 tahun baru ulang balik, ya. Kita cuba gilirkan antara topik-topik. Kita ada surah Luqman, kita ada surah Al-Fatihah, kita ada surah Al-Hujurat, etika sosial berdasarkan surah Al-Hujurat, pembentukan karakter berdasarkan surah Luqman, kemudian surah Al-Fatihah, surah Yusuf yang begitu panjang, ya, yang kita kongsikan juga daripada semasa ke semasa, biasanya selang 2 bulan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan belum pernah menyertai sesi-sesi berkenaan, cubalah cari jalan untuk tandakan kalender dan usahakan untuk hadir. Walaupun mungkin bukan yang terbaik, tetapi insya-Allah di situ kita cuba memberikan sebanyak yang mungkin bahan-bahan berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tuan-tuan puan-puan buka dekat YouTube, ya, buka dekat YouTube. YouTube ni macam biasalah, seperti yang Ustaz Don nasihatkan juga kan. Janganlah tengok video yang dikerat-kerat tu. Ya, yang dikerat-kerat itu macam-macam ceritanya. Tapi ambil video-video YouTube yang solid. Jangan khawatir, ya. Tidak ada bezanya secara konten menonton YouTube dengan hadir ke situ kalau YouTube itu memaparkan ceramah yang penuh. So apa yang didengar di YouTube itu, itulah juga apa yang didengar di dalam majlis secara umumnya lah, ya, secara umumnya. Maka di internet itu ada siri perbincangan yang banyak yang boleh dimanfaatkan. Antara, kalau kita well versed dalam bahasa Inggeris, mungkin tokoh-tokoh muda seperti Nu'man Ali Khan, ya, merupakan orang yang saya rasa kupasan-kupasan beliau tentang Al-Quran, kupasan-kupasan beliau tentang isi kandungan tafsir baik dan easy to digest, dan terus pergi kepada peringkat aplikasi. Begitu jugalah dengan nama-nama yang lain. Kemudian ada juga kalau kita lihat di kedai-kedai buku-buku yang secara spesifik memfokuskan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan sunnah, ya, termasuklah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sendiri, terjemahan-terjemahan yang ada. Dan saya tak ada dapat apa-apa apa orang panggil, tak ada dapat apa-apa habuan lah. Tapi kedai buku kat belakang tu, ya, masa-masa break tu, Raudah Al-Miqyas tu, ziarah lah, tengok buku-buku. Walaupun buku-buku itu datang daripada Indonesia yang begitu besar, ya, pasaran buku dia, tapi insya-Allah
maknanya sahabat kita yang mengendalikan kedai buku itu secara selektif memilih buku-buku yang baik untuk dijadikan sebagai rujukan, bacaan. Itu juga sebahagian daripadanya. So saya tak ada secara spesifik lah nak bagi tahu buku apa yang boleh dibaca, tapi buku-bukunya ialah buku-buku yang tidak begitu bersifat populis. Ya, saya tak masukkan buku saya, katalah contohnya, sebab buku saya buku santai-santai, tapi buku-buku yang bersifat rujukan, rujukan yang dikarang oleh alim ulama kita pada menerangkan tentang garis panduan. Termasuklah juga antaranya buku yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin ataupun Jamaluddin, terlupa pula saya, masya-Allah, Zarabozo, juga di dalam bahasa Inggeris. Ya, Syekh Zarabozo daripada yang berada di US ataupun Canada dekat sana, sebahagian daripada buku beliau, Introduction to the Quran, benda-benda yang macam tu juga sangat berguna. Mungkin nanti saya boleh tunjukkan juga dekat Kobo book saya. Kalau boleh saya buka sikit lah ya. Sekejap. Ada juga buku-buku di dalam bahasa Inggeris yang saya kira perlu untuk dibaca. Malah di peringkat pensyarah-pensyarah di universiti, saya juga dan juga beberapa orang rakan memberikan saranan bahawa pensyarah-pensyarah yang dah di peringkat profesor sekalipun, buku-buku macam ni perlu untuk buku-buku ni perlu untuk ditinjau. Ya, contohnya misal kalau kita kata dalam bab Al-Quran, buku yang dikarang oleh Profesor Ingrid Mattson di Amerika Syarikat, seorang wanita muslimah tetapi berasal daripada sana, well versed dalam bahasa Arab dan native bahasa Inggeris, menulis buku tentang Al-Quran tetapi daripada perspektif pemikiran barat. Isunya bukan barat tu, tapi isunya ialah pemikiran barat itu adalah pemikiran contemporary modern. Orang yang duduk kat Malaysia makan petai pun pemikiran barat juga, kerana literaturnya itu, kerana exposure-nya itu. Maka karya Al-Quran oleh Ingrid Mattson ini adalah merupakan karya yang saya kira boleh untuk kita manfaatkan bersama. Sekejap ya. Tu dia punya ni. Al-Quran, the history of the Quran, its history and place in Muslim life. Ya, itu. Tapi saya punya e-book lah, so tak boleh nak pinjam. Ya. Dan dia bukan PDF dalam Kobo. Orang rumah saya dah cakap dah, nanti kalau lapar-lapar nanti rebus buku, sebab buku banyak sangat kat rumah, tak tahu nak tak mana. So saya mulalah mengecilkan bilangan buku, mana-mana yang saya rasa boleh dibaca secara e-book, saya akan beli secara e-book lah. Jadi library sekarang ni library dalam Kobo. So ini ini ialah berkenaan dengan Al-Quran. Satu lagi buku yang sangat-sangat penting, berguna, ialah buku yang dikarang oleh Profesor Jonathan A.C. Brown, juga seorang American Muslim. Dia Jonathan A.C. Brown, Hadith Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World. Versi cetaknya ada dekat setengah-setengah tempat lah, walaupun saya tidak lagi came across, tapi ada orang kata ada jual di Malaysia. Tapi kalau versi e-book melalui Kobo, kalau tuan-tuan dan puan ada iPad, ada Samsung tablet, dan ada finance yang agak okey, sebab Kobo ni suka bagi diskaun. Macam minggu lepas birthday saya, bukan birthday itu point dia, tapi dapat 30% diskaun. Kalau saya nak beli buku, dia bagi kupon lah, maknanya saya boleh beli buku-buku yang macam ni. So Hadith Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World adalah buku yang sangat-sangat berguna dan menepati keperluan pada hari ini. Bagaimanakah sepatutnya seorang Muslim di zaman moden memahami as-sunnah? Dibahaskan di dalam tu tentang isu-isu hadis dari perspektif pemikir-pemikir moden pada hari ini, golongan anti hadis, Quranis, Rashad Khalifah, Sa'awal Ghaziha, Kasim Ahmad pun ada disentuh serba sedikit di dalam ini. Dia memberikan gambaran tentang bagaimanakah hadis dipandang oleh orang barat, dan orang Islam perlu sedar bagaimanakah barat sedang mengkaji hadis. Jadi benda-benda yang ini, kita juga ada, sahabat saya ada menyarankan supaya UKM panggil beliau untuk datang ke sini dan membentangkan kajian-kajian beliau, sebab
isu anti hadis yang muncul baru-baru ini adalah merupakan isu yang menunjukkan kepada betapa perlunya pensyarah-pensyarah hadis ni untuk alert dengan bagaimanakah core subjek mereka, core business mereka digarap dan juga dibincangkan di sebelah sana. Ya, so ini ada contohnya buku yang boleh saya kongsikan. Dan yang ketiganya, tidak kurang pentingnya, kancil silver WKU 7073, lampu tak tutup. Ya, bolehlah saya tolong tolak Zohor orang, tapi baik tutup lah sekarang ya. Itu pengumuman lah daripada Tuan Umar. Okey, mana lagi buku yang saya nak kongsikan? Satu lagi buku, kalau berkaitan dengan fake pula, ini juga antara buku tentang pemahaman tentang fake yang juga sangat bagus, keluaran tempatan tetapi internationally known, ya, iaitulah Syariah Law and Introduction oleh Profesor Muhammad Hashim Kamali. Ya, buku ini juga buku yang perlu untuk dibaca. Kritikan Profesor Muhammad Hashim Kamali terhadap enactment hudud Kelantan untuk penambahbaikan sangat penting untuk dibaca dan difahami supaya kita dapat memahami dengan baik dasar-dasar, ya, maqasid syariah dan juga sendi-sendi kepada fiqh, ya, dan juga syariat Islam itu sendiri. So ini antara buku yang boleh juga saya sarankan. Kemudian semenjak buku ni banyak, orang rumah saya tak marah sangatlah saya mengadap iPad, sebab dulu ingat saya main game kan. So sekarang rupanya baca buku, alhamdulillah, ya. Selain daripada itu, of course, kalau Daulah Osmaniyah, tajuk kita pada pagi ni kita akan sentuh sikit. Ini adalah salah satu daripada buku yang wajar untuk dijadikan sebagai bahan rujukan, iaitu The Ottomans, Khalid Inalcik. Ada jual di Kinokuniya, ada di 2-3 tempat ada. Harganya lebih kurang 100 lebih sikit lah, ataupun kurang RM100 lah. Tapi kalau dalam Kobo Book lebih kurang dalam RM50. Lebih kurang macam tu lah. So worth untuk dibaca dan mudah untuk kita tanda-tandakan dia. Okey, ini adalah di antara buku-buku yang boleh dirujuk. Of course, ada satu yang dekat bawah ni, The Oxford History of Islam, walaupun Oxford namanya, tetapi editornya ialah John Esposito. So ini juga adalah merupakan sebuah buku yang memberikan overview yang baik, yang bagi saya adil. Ya, walaupun tidak semestinya kita setuju dengan semua pendapat, tetapi buku yang sangat berguna. Buku ni tebal, lebih kurang begini, harganya RM300 lebih. Saya beli yang hard copy, tapi saya beli juga yang e-book sebab sentiasa nak rujuk di dalam ketika berjalan-jalan lah, ya, kat sana sini tu kita sentiasa nak rujuk. Sebab e-book ni kita boleh search dengan mudah konten dia. Dia mempercepatkan proses membaca lah. Okey. Selebihnya okey lah, yang tu lah cukup dulu, nanti kita check balik. Right. Okey, kemudian soalan kedua, nak tanya soalan pertama sampai habis majlis. Soalan yang pertama, soalan yang kedua, internet sebagai medium menyebarkan maklumat, ada banyak maklumat. Bagaimanakah kita nak memilih maklumat yang selamat, maklumat yang boleh dipercayai untuk dirujuk? Pertama sekali, satu benda yang bagus dan tidak bagus tentang maklumat-maklumat yang ada di internet ni ialah maklumat-maklumat yang ada di internet, kita akan jumpa maklumat yang kita mahu. Kita akan cari apa yang kita mahulah. Tetapi Google jarang menemukan kita dengan maklumat yang kita perlu. Itulah bezanya di antara baca daripada internet dengan masuk kepada program pembelajaran secara formal, ya, ataupun semi formal lah. Sebab formal, kita akan dengar daripada awal, dan awal-awal itu mungkin benda-benda yang kita tak tahu, yang kita perlu tahu benda tu, tapi kita diberitahu. Tapi kalau kita cari dekat internet, yang kita akan jumpa ialah yang kita mahu dan kita jumpa. Okey, ya. So itu mempelajari daripada internet tu akan menyebabkan struktur pemahaman kita kadang-kadang caca merba sedikit. There are things that we need to know in advance, prerequisite, sebelum kita touch certain topics. Tapi kalau kita go through internet, nanti kita akan ada masalah kat situ. Itu satu. Yang kedua,
Rujukan-rujukan yang ada kat internet, kalau kita type perkataan Islam, mungkin ini memerlukan kepada kajian lah daripada pihak Jabatan Dakwah dengan ICT contohnya. Kalau kita type keyword-keyword penting, katalah perkataan Islam itu sendiri, banyak halaman web result yang akan keluar yang awalnya adalah merupakan halaman-halaman web Syiah. Saya rasa ia mungkin terjadi secara berstrategi. Bagaimanakah untuk menempatkan rujukan itu? Macam mana kita nak tahu benda tu Syiah? Kalau jelas dia tulis Syiah, ada gambar Ali pedang ke, okeylah. Tapi banyak yang tidak macam tu. Tapi kita tengok siapakah yang menulisnya, rujukan-rujukannya apa. Dan bagi orang yang ada serba sedikit pengetahuan, dia akan cepat tahu, oh ini rujukan Syiah ni. Katalah contohnya, kalau buka dalam Kobo nak beli satu buku, Introduction to the Science of the Quran. Oh sedap tu, Ulumul Quran. Penulis Ja'far Subhani, rakan karib Khomeini. Contohnya lah. Kita mungkin tak kenal Ja'far Subhani ni siapa. Jadi benda tu kita kena jaga-jaga sikit lah, tengok gitu. Kemudian yang keduanya, rujuk ke halaman web yang well known. Untuk kita rujuk, terutamanya halaman web yang berasaskan kepada usaha tokoh seorang atau beberapa orang. Yang ketiga, elakkan daripada artikel tidak bernama penulisnya. Tak kira saya disiplinkan diri saya, artikel bagus macam mana pun, kalau tak ada penulis, saya anggap ia tidak wujud. Terutamanya lah kalau perbincangan itu tentang isu semasa ke apa ke, lagilah kalau yang abu-abu, umur-umur tu semua saya buang ke longkang. Maknanya tak nak, macam tak wujud. Bagi saya, hebat macam mana pun penulisan, tapi if you don't reveal your identity sebagai seorang penulis, bagi saya ini adalah sampah. Ini adalah fitnah yang boleh menyebabkan banyak masalah berlaku. Tidak ada orang yang mengambil tanggungjawab atas artikel tersebut. Maka biasakan diri untuk mengelak daripada itu. Kemudian kalau bahan-bahan yang ada di internet itu ada penulisnya, ambil sedikit masa, select nama penulis itu, search kat Google. Tengok artikel-artikel yang lain, nama-nama dia yang lain. Contohnya, kita menonton dekat YouTube perbahasan yang secara berkala dibuat dekat Oxford, perbincangan tentang Islam oleh Mehdi Ahmad, kalau tidak silap saya lah. Very inspiring, sangat menarik untuk kita tonton debat antara beliau dan pasukan pembangkangnya di University Oxford itu. Tetapi carilah masa sikit sambil-sambil dengar dia punya debate tu, select nama dia, search, dan kita akan tahu bahawa beliau seorang Syiah. Dan itu tidak bermakna okey, tolaklah, tutup terus YouTube tu. Tak semestinya, boleh dengar, tapi dah tahu dia Syiah, maka okey, ada 2-3 benda yang kita kena alert. Apabila dia sentuh 2-3 perkara, mungkin ada disagreement antara dia dengan kita. So kena buat effort sikit, jangan dengar macam tu sahaja. Saya sebut tu sebab even artikel-artikel saya yang tak adalah ilmiah mana pun kan, tulis lebih kurang gitu, ada orang forward kat saya tanpa nama saya. Akhirnya sampai ke saya, baca artikel ni. Macam pernah aku baca artikel ni kan, rupanya artikel kita sendiri. Lagi hebat, 3-4-5 tahun lepas sampai keluar dekat Mingguan Malaysia kan, artikel saya keluar dengan nama penulis lain. Masya-Allah itulah cerita. Tapi urusan Mingguan Malaysia biasalah. Okey itu yang kedua. So lebih kurangnya kena buat kerja lebih sikit saja, lebih kerja, common sense, lebih kerja. Artikel tak ada nama, tinggalkan. Artikel ada nama, cek sikit siapa orangnya. Paling bagus, saranan saya, tuan-tuan perempuan, masuk ke halaman web universiti UKM, Universiti Melaya, yang banyak menyiarkan kertas-kertas kerja, proceeding dalam topik-topik yang pelbagai. Misalnya di bawah Fakulti Pengajian Islam, bulan tahun lepas kita ada menganjurkan Nadwah Ulama Nusantara, NUN, NUN, kali kelima. Saya rasalah kalau tak silap saya ada lebih kurang dalam 50 lebih kertas kerja proceeding yang masuk dalam proceeding, termasuklah satu kertas kerja saya. Tapi itu bukan dalam NUN, itu dalam Kolokium Pengajian Islam Antarabangsa, ada lepas itu. So semua yang telah disaring, diedit, ditapis dengan gaya UKM. Gaya UKM, cerita orang UKM sini. Gaya UKM tu maksum, tidak boleh tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar tu sampai matilah tak lepas kan.
Ya, semua disiarkan secara online. Artikel-artikel 15 muka surat, 20 muka surat dengan reference yang lengkap semua. Cuma tak ada gambar, tak ada lukisan, tak warna-warni lah. Teks saja kan ya. Baca tajuk yang sangat-sangat pelbagai. Tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam Fakulti Pengajian Islam, tengok Kolokium Pengajian Islam Antarabangsa, Nadwah Ulama Nusantara, sangat banyak artikel yang berguna. Saya juga mengamalkan benda itu. Saya masuk dalam beberapa halaman web seperti Akademia, ya, Akademia, tempat di mana pelajar-pelajar biasanya postgraduate lah, dan juga pensyarah-pensyarah, profesor, professionals membuka akaun mereka dan berkongsi kertas-kertas kerja mereka di situ. Itu juga bahan-bahan yang baik untuk dirujuk. Akademia, ACADEMIA, ya, Akademia, kita boleh dapat daripada situ. Ini adalah di antara tempat di mana sumber bacaan yang baik dan reliable boleh diperolehi. Ya, okey. Yang ketiga, saya laju sikit. Sekarang ini juga terdapat rancangan-rancangan di televisyen yang rancangan-rancangan di televisyen yang memberikan galakan kepada orang untuk minat dalam bidang agama lah. Kita ada program Imam Muda, kita ada Pencetus Ummah, kita ada program-program ni. Jadi bagaimanakah kita nak menggarap situasi itu tadilah, benda ini tadi. Jadi saya ada tulis satu artikel dekat blog saya, tapi laju pula artikel tu berjalan, ya. Banyak selalunya artikel saya 3,000 orang, lepas tu matilah artikel tu. Tapi artikel ni laju sikit berjalan tentang rancangan-rancangan reality berkaitan dengan selebriti ustaz. Tu term yang dipakai lah dalam soalan ini. Ada pro dan ada kontra dia. Pro dia akhirnya dapat juga kita tengok wajah orang baik-baik, ya, keluar dekat televisyen. 10 tahun lalu mimpilah, ya, kalau dikatakan, dan memberikan gambaran tentang bagi orang-orang yang belajar, yang dalam bidang agama, bagaimana orang tu, bagaimana kehidupannya, bagaimana. So itu ada satu exposure yang baik di satu peringkat kepada masyarakat yang clueless. Ya, kadang-kadang orang yang belajar bidang agama ni dunia yang begitu asing, yang orang tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Jadi ada exposure dekat situ. Namun saya menyuarakan dalam artikel itu sedikit concern, iaitu kerana trend yang wujud di dalam media kita, ya, yang akan mengongkong, ya, mereka yang berada di dalam program ini untuk terikat dalam satu tempoh masa, ataupun masa yang pendek ke masa yang panjang ke, yang menyebabkan mereka akan terikat dengan jadual yang diletakkan dan desakan daripada masyarakat untuk memanggil, menyebabkan mereka ini kalau tidak mengukuhkan ilmu agamanya di peringkat sebelum menyertai program itu, dia akan disibukkan dengan aktiviti-aktiviti tadi sehingga tak sempat untuk benar-benar mengukuhkan knowledge dia lah. Jadi saya cadangkan dalam artikel tersebut, kalau boleh maknanya remain a bit low profile sehinggalah umur lebih kurang 30. Ya. Walaupun ramai juga orang yang tanya saya, kenapa 30? Apa pasal 30? Tak ada, 30 tu tak saintifik pun, ya. Dia estimation saya je. Biasanya 30 ni okey, dah habis belajar, dah kerja, pengalaman dalam masyarakat tu dah tambah sikit. Jadi sedap sikit lah. Ya. Sebab kerisauan saya macam yang saya cerita semalam lah. Bila kita muncul sebagai ustaz selebriti, ya, katalah misalnya apa yang terjadi pada sahabat kita Ustaz Don, maknanya mungkin tata kesilapan beliau dalam pengucapan tidak dapat dibetulkan dengan mudah. Tapi kalau ustaz yang bukan selebriti, kalau ucapan dia salah, orang boleh betul terus. Kalau ustaz, tadi yang ustaz sebut tu macam mana? Oh, saya tersilap lah. Selesai. Dalam tempoh 5 minit sebelum kuliah maghrib berakhir pukul 9, kesilapan itu dapat dibetulkan tanpa menimbulkan hanky-panky yang tidak ada kena-mengena. Tetapi bila you jadi selebriti, kesilapan you sangat obvious, it's so difficult to correct you. Kan? Pang meletup apa semua. Bila Puan Wardina tegur, sampai zaman-zaman Sepana Jaya punya sejarah pun habis dikorek, dikeluarkan. Masya Allah. Macam dirasuk syaitan, ya, society kita. Sehingga keluar macam tu. Sebab itulah hak mengampun Allah. Kalau Allah berikan hak pada manusia untuk mengampun, saya rasa manusia lah
quote unquote Tuhan yang paling kejam. Orang yang telah diampunkan pun dikorek balik dosanya. Macam tak berdosa orang yang menyebut benda-benda ni tadi kan. Jadi sebab itulah fenomena ustaz selebriti itu perlu tone down. Saya dijemput untuk menjadi hakim dalam juri mingguan dalam program Pencetus Ummah. Saya tak tahu programnya macam mana. That was like around June last year. Tapi kerana kerisauan hal ini, saya menolak secara baiklah. Saya kata kalau jemputan ke pulanglah sekali-sekala. Tapi untuk jadi juri tetap, saya tak nak. I don't want to be part of the program sebab saya risau dengan keadaan yang ada ni. Dan saya memetik beberapa kata, contohnya Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau ada menyebut, katanya man takallama fid din bi ghairi ilmin kana kadhiban wa in kana la yata'ammad al-kadhib. Siapa yang bercakap tentang agama tanpa ilmu, maka dia itu adalah seorang pendusta walaupun dia tidak bermaksud untuk berdusta. Itu amaran, itu bukan hadis Nabi SAW, tapi peringatan daripada Ibn Taymiyah yang hidup di zaman umat Islam berhadapan dengan pelbagai fitnah. Lebih kurang dalam di zaman kejatuhan Baghdad 1258 tu, sekitar kawasan sekitar era tersebut. Begitu juga Imam Syafi'i ada memberikan peringatan dalam satu kata-kata beliau. Kata Imam Syafi'i, idza tasaddara al-hadath fatahu ilmun kasir. Siapa yang tergesa-gesa nak ke depan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang dirujuk, fatahu ilmun kasir, maka akan hilang daripadanya ilmu yang banyak. So you don't hasten yourself to be dekat hadapan sebagai pakar rujuk ketika belajar belum lagi diteguhkan. Kerana benda ni sangat orang kata banyaklah cabaran ujian dia. So itu soalan yang ke berapa tah, saya pun tak ingat. Yang ke seterusnya, dakwah kepada banyaknya, dakwah kepada non-muslim yang tolak Islam macam mana? Dakwah kepada non-muslim yang tak tolak Islam tapi tak ada ilmu. Dakwah kepada non-muslim yang tak ada ilmu, yang tak tolak Islam tapi ada ilmu. Dakwah kepada non-muslim, dakwah kepada muslim yang tidak berilmu. Dakwah kepada muslim yang menolak sebahagian daripada Islam. Banyak kategori tu. Tu boleh buat satu seminar tu. Setiap satu tu lain-lain kan ya. Pada saya semua tu lebih kurang saja, insya-Allah lebih kurang saja. Saya tak erti sangat. Kalau saya bukan 1 2 3 4, sebenarnya saya reka-reka je. Sebenarnya tak ada garis panduan yang macam tu pun. Tapi maknanya kita mendepani dengan asas yang sama, dengan ilmu, dengan hikmah, menyampaikannya dengan cara yang baik, dan cuba sentiasa, bila kita sebut hikmah tadi, mencari common language di antara kita dengan dia untuk kita menyampaikan Islam. Salah seorang daripada rakan saya yang sama-sama belajar di summer school di Istanbul tahun lepas, kami ada ramai, lebih kurang dalam tak ramai lah, lebih kurang dalam 20 orang, dan ada 2-3 orang, dan kami semua, topik kajian kami ialah Daulah Osmaniyah. Termasuklah seorang daripada rakan saya ini yang belajar Daulah Osmaniyah Islamic Studies di University Helsinki di Finland. Finland. Seorang yang sangat-sangat amanah dalam berpendapat tentang Islam. Begini. Saya ceritalah tentang kesunyian saya di Malaysia pada dia lah. Sunyi in terms of tak ada regu nak discuss topik saya. Pensyarah saya pun, supervisor saya hanya akan supervise dari segi teknik, kaedah, tapi konten tu tak banyak ruang untuk discuss berbanding dengan semasa berada di sana. Jadi dia kata kalau you sunyi, saya lagilah sunyi. Seorang-seorang belajar Islam, mengkaji pemikiran Ismail Ankarawi di University Helsinki dekat Finland. So saya tak adalah, dia seorang yang sangat baik, tapi saya tak adalah macam you macam mana pandangan tentang Islam, macam mana nak masuk Islam kan, macam tak natural, kerja nak convert orang, istilahnya macam tu lah kan ya. Janganlah macam tu. Orang tu pun ada dia punya ilmu dia, pemahaman dia juga ada kritikan dia terhadap Islam dan Muslim. Maka kita go with the flow dalam masa yang cukup. Kita sentiasa buat yang terbaik, dan buat terbaik itu bukan dibuat-buat. Menjadi sahabat yang terbaik, menjadi orang yang boleh memberikan nasihat, menjadi orang yang boleh membantu dia dari segi akademik. Kira nak bagi Islam je, itu je faedah kita, quote-unquote lah.
Faedah kita ialah nak bagi Islam je. Selain daripada nak bagi Islam tu, kita memang tak ada faedah. Susahlah macam tu. Jadilah orang yang diperlukan dalam circle kita. Kerana kita boleh membantu dia dari segi akademik, kita boleh membantu dari segi kebajikan, kita boleh menjadi bahu tempat orang meluahkan masalah, katalah macam tu. Pada masa itu, Islam tu akan dengan sendirinya berjalan. Semalam juga saya ada kongsikan perbincangan saya dengan Adun, tempat di mana, saya nak sebutlah kat mana kan, Adun tempat saya mengundi, seorang non-Muslim daripada DAP, tetapi bagus pengetahuannya tentang Islam. So tak ada pula saya tanya, so dah banyak faham Islam ni, masuklah Islam. Saya bukan jenis macam tu, mungkin ada orang tu sila masuk Islam, ada, tapi saya tak macam tu, tak reti macam tu. Jadi saya bincang biasa. Akhirnya baru-baru ini beliau tanya satu soalan. Dia tanya satu soalan, dia kata dia mahu faham, dia tolong fahamkan saya daripada perspektif Islam, bagaimana kita nak cakap bahawa bila buat kerja kena buat yang terbaik. Saya tanya kenapa? Dia kata sebab menteri besar kita, saya negeri mana rahsia, okey. Menteri besar kita, bila kita demand untuk improve service, dia kata janganlah push-push sangat. Dia kata relax lah, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi saya rasa dia sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama Islam, saya yakin dalam Islam bukan itu sepatutnya sikap orang buat kerja. Kita mesti buat yang terbaik. Dia cakap macam tu lah. Jadi saya pun, dan dia terangkan tentang ketaksupan kepartian, dan taksub ini adakah dirujuk daripada Ibnu Khaldun. Dia tanya begitulah sebab Ibnu Khaldun sentuh tentang konsep asabiah dalam sejarah. Jadi saya sentuhlah lebih kurangnya. Saya beritahu pada dia, mengatakan bahawa dalam Islam ni begini. Asasnya setiap manusia dilahirkan berhutang. Setiap manusia dilahirkan sebagai orang yang berhutang, kata Profesor Naqib Al-Atas. Kenapa dia berhutang? Sebab Allah beri dia semua. Allah beri dia tangan, beri akal, beri segala keperluan untuk dia hidup. Maka lahir-lahir dia sudah jadi orang yang berhutang. Berhutang dengan Allah SWT. Tetapi nak membayar hutang itu bagaimana? Membayar hutang ni ialah dengan contribute balik kepada memakmurkan kehidupan duniawi. Sebab itulah bandar disebut sebagai Madinah. Madinah Nabi SAW disebut sebagai Madinah. Dan agama disebut sebagai din. Din, Madinah, semua datang, dain, hutang, datang daripada kata akar yang sama. So maknanya perspektif orang Islam, bila dia hidup dia kena tahu dia perlu bayar sewa kehidupan dia dekat dunia ni. Dan bayar sewa, Allah tak letak sewa mahal-mahal. Sewa dia semayang 5 waktu, yang haram cegah, yang halal raikan, dan makmurkan kehidupan di dunia. Dan asabiah yang disebut oleh Ibnu Khaldun bukan asabiah kepartian macam yang parti menteri besar kita tu. Tak. Tapi yang dimaksudkan dengan asabiah oleh Ibnu Khaldun is something yang very technical, iaitu bonding, kekitaan, kebersamaan. Dan itu memang perlu ada. Kita perlu create satu kebersamaan supaya kita boleh cooperate, dan bila kita cooperate, pembangunan akan dapat dibentuk. Lebih kurang macam itulah. Jadi bila sebut begitu, oh thank you, this is very deep, dia kata macam tu lah kan ya. Okay, dia fikirkan, nanti bila-bila 2-3 minggu lagi sampaikan. Jadi bagi saya, sasaran dakwah kita, Muslim ke non-Muslim, berilmu ke tidak berilmu, just be honest with ourselves. Pegang ilmu kita, sampaikan dengan baik, dan tidak perlu bertrik-trik sangat lah ya. Saya macam tu lah, maknanya straightforward saja. InsyaAllah. Okey, ada banyak lagi, tapi macam lama sangat pula tak masuk ni. Kita break sekejap, nanti sesi yang kedua saya akan sambung balik insyaAllah. Beberapa soalan yang baki. Banyak, jangan risau ya tuan-tuan dan puan. Boleh saya masuk sikit pada tajuk kita pagi ni? Boleh? Segar ke? Boleh tahan kalau tak segar pun pandai-pandai sendirilah. Basuh muka ke apa. InsyaAllah kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu selepas kita habis membincangkan tentang ilmu-ilmu Islam semalam, kita masuk kepada bahagian yang seterusnya, iaitulah 5 ilmu yang berbaki, bermula daripada ilmu yang kedua, iaitu ilmu sejarah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi telah menggariskan beberapa sebab mengapakah ilmu sejarah itu kita kena belajar. Umat Islam sebagai da'i perlu memanfaatkannya. Jadi di antara perkara yang ditekankan oleh Syekh Al-Qaradawi, kenapa kita kena belajar sejarah?
Iaitulah yang pertamanya, ilmu sejarah ini meluaskan horizon, ufuk pandang kita terhadap satu-satu benda. Apabila anak murid, bukan anak murid sebenarnya, orang yang mendakwa dirinya sebagai pengikut kepada Imam Birgivi, tokoh yang saya kaji, yang dikatakan anak muridnya itu Mehmet Kadazadeh. Mehmet Kadazadeh pada kurun ke-17 Daulah Osmaniyah telah mencetuskan gerakan mengajak manusia, masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Islah. Saya rasa kalau dia hidup tahun 2014 ni, orang panggil dia Wahabi lah. Ya, suruh balik pada Quran dan Sunnah. Tetapi seruan dia, saya juga boleh conclude bahawa aktiviti-aktiviti gerakan Kadazadeli ini keras, sehingga mencetuskan pergaduhan mingguan, kalaupun tidak harian. Mingguan tu hari Jumaat, Mehmet Kadazadeh akan khutbah Jumaat dekat beberapa buah masjid, ya, sama ada di Masjid Sulaimaniyah, di Hagia Sophia, ataupun di Masjid Sultan Salim. Manakala rival dia adalah 2-3 orang tokoh, terutamanya daripada ulama rasmi kerajaan memegang jawatan, dan juga daripada kumpulan-kumpulan sufi yang utama di Istanbul pada masa itu, khutbah dekat sini. Lepas sembahyang Jumaat, perang, bergaduh sampai tumpah darah sampai mati, ya, setiap minggu. Dan ini telah mencetuskan satu situasi yang penting untuk dikaji, ya, pada kurun yang ke-17 Daulah Osmaniyah ni. Saya sekadar nak maklum kepada tuan-tuan, kurun ke-17 Daulah Osmaniyah dikaji secara intensif oleh Amerika Syarikat, ya, oleh pengkaji-pengkaji di sebelah barat untuk memahami the root of Islamic terrorism. Jadi cuba nak faham, dia pergi kepada sejarah. Tapi itu kan poin lah. Poin yang saya nak tekankan ialah, saya selalu macam tu, poin yang saya nak tekankan ialah Tash Kupruluzadeh, seorang ulama Daulah Osmaniyah yang observe kejadian-kejadian itu dan membuat catatan, menyatakan bahawa gerakan Kadazadeli dan tok gurunya Imam Birgivi, yang tu saya tak apa setuju, tapi tak apa, kata Tash Kupruluzadeh, mereka keras dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran kerana mereka tidak belajar sejarah. Itu poin dia lah. Kerana mereka tidak belajar sejarah. Bila tak belajar sejarah, kita tidak dapat memahami satu-satu kejadian itu berlaku, asalnya kenapa dia macam tu. Katalah contohnya, kita marah kat Malaysia ni, sikit-sikit Al-Fatihah. Pergi kubur, Al-Fatihah. Dengar berita orang mati, Al-Fatihah. Nak mula majlis, Al-Fatihah. Rasa doa macam-macam ada. Tapi kenapa orang Melayu ni semuanya Al-Fatihah? Jadi kita pun marah, kan? Kita kata, tak betul. Pergi dengar orang mati, patutnya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya Al-Fatihah. Katalah begitu, kan? Tapi kalau kita menelusi sejarah, mungkin di dalam sejarah ada serba sedikit penjelasan. Asal-asalnya siapa yang suruh baca Fatihah ni? Apa ceritanya? Kenapa masa tu dia baca Fatihah? Maka dengan ada maklumat tu, okey, dia still tak betul lah. Tapi kita nak membetulkannya, mungkin cara kita akan lebih lunak sedikit. Dan tujuan kita membetulkan ialah supaya pembetulan kita diterima. Bukan just for the sake of correcting, and yet you terima tak terima, lantak you lah. Kita memang nak orang terima seboleh mungkin. Maka dengan mempelajari sejarah, pemahaman kita tentang topik-topik agama ni, insya-Allah dalam konteks dakwah akan jadi lebih baik. Misalnya kita lihat, ya, katakanlah yang berada dalam hijau itu adalah nas yang kita nak kaji. Satu firman Allah Subhanahu Taala, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ialah teksnya. Okey? Tetapi surah Al-Fatihah tidak wujud di dalam vacuum. Dia wujud di dalam kehidupan kita kerana ia telah diwahyukan 1500-1400 tahun yang lalu. Maka untuk mengukuhkan pemahaman kita tentang surah Al-Fatihah, ia bermula dengan kita mencari asbabun nuzul. Kenapa surah ini diturunkan? Bukan semua ayat Quran ada keterangan, ya, tentang sebab turun. Mana-mana yang direkodkan, banyak juga yang tidak direkodkan, banyak juga yang diperselisihkan. Asbabun nuzul iaitu apakah event, apakah peristiwa, apakah sebabnya ayat itu diturunkan. Dan ini adalah sejarah.
Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah sebut satu hadis, Rasulullah tidak menyebut hadis itu di dalam vacuum. Baginda menyebutnya di dalam satu situasi. Maka ketika hadis itu disebut, dalam situasi manakah hadis itu disebut? Jawapan kepada itu, kalau ayat Quran disebut asbabun nuzul, kalau dalam hadis kadang-kadang disebut sebagai asbab al-wurud, iaitu lebih kurang sama macam asbabun nuzul lah. Sebab kenapa Rasulullah SAW mention hadis tu. Sebagai contohnya, hadis iman, Islam dan ihsan, ya, hadis Jibril. Seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW di hadapan para sahabat. Dalam konteks apakah hadis itu muncul? Supaya kita lebih memahaminya, maka kita cuba cari dia punya dating. Dating tu maksud tarikh dia lah. Ketika manakah kejadian itu berlaku? Ada tak maklumat? Apa kejadian yang berlaku sebelum daripada peristiwa itu berlaku? Sebelum daripada Jibril datang tu. Maka mungkin kita jumpa keterangan yang mengatakan bahawa dalam satu peristiwa baginda SAW telah mengingatkan kepada para sahabat dalam hadis yang juga ada dalam hadis 40 Imam Nawawi. Kullu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rasulullah SAW kata, setiap yang aku cegah kamu, yang aku larang kamu daripada buat, fajtanibu, jauhkan diri daripadanya. Dan setiap perkara yang aku suruh buat, lakukan dengan sepenuh keupayaan kamu. Sesungguhnya umat-umat yang terdahulu telah binasa kerana banyak sangat permasalahan mereka dan bantahan-bantahan khilaf mereka dengan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Rasulullah remind dalam hadis tersebut. Kesan daripada nasihat itu, para sahabat teragak-agak untuk bertanya soalan. Kalau biasanya mereka bertanya soalan, tetapi selepas Rasulullah sebut begitu, sahabat ni teragak-agak untuk bertanya soalan. Sebab adakah ini soalan yang membinasakan? Adakah ini soalan yang baik? Maka majlis para sahabat dengan Nabi SAW itu agak sepi. Dan kesepian itu dipecahkan dengan datangnya Jibril. So Jibril pun tanya soalan pada Nabi SAW. Hadis yang lain lah, ya, hadis yang lain, occasion yang lain. Jibril tanya, apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan, bilakah berlakunya kiamat, apakah tanda-tanda kiamat, so and so sampai hujung. Maka Nabi SAW buat conclusion ke akhir tu, kata baginda apa? Yang datang tadi itu adalah Jibril menunjukkan kepada kamu tentang agama kamu. Maksudnya, Jibril demonstrate kepada para sahabat, these are the questions that should be asked. Ketika sahabat teragak-agak nak tanya, macam mana nak tanya, soalan mana yang patut tanya, soalan mana yang tak patut tanya. Jadi maknanya, hadis Jibril itu ada peristiwa yang berlaku sebelumnya. Dan hadis Jibril itu pula diungkapkan oleh Nabi SAW tidak lama sebelum baginda SAW pergi menuju ke haji terakhir, haji pertama dan terakhir baginda lah. Maknanya isi kandungan hadis Jibril itu adalah isi kandungan yang berada dalam sebuah hadis, yang hadis itu antara hadis yang diungkapkan di hujung-hujung hayat Nabi SAW. Maka ia berbentuk seperti agak berbentuk conclusion, ya, tentang kesimpulan agama. Lalu surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, hadis Jibril disebut sebagai Ummus Sunnah, kata Ibn Katsir. Ya, maknanya kerana benda tadi. Jadi dengan kita mengetahui sejarah, pemahaman kita tentang nas tadi, hadis Jibril tadi akan expanded, ya, akan berkembang, meluaskan horizon. Begitu juga hadis tersebut telah diamalkan oleh orang Islam zaman berzaman. Maka ada banyak pengalaman interaksi dengan hadis tersebut, dengan ayat Al-Quran berkenaan. Maka pengalaman itu wajar untuk kita teladani. Okey. Risau saya tengok, ya. Breakfast tak pagi tadi? Ya. Saya sempatlah breakfast French fries 5 batang. Ya. Sebab nak cepat ambil lah, ya, datang tadi. Tak boleh nak masak-masak sebab tak ada air kat rumah. Okey. Baik. Saya datangkan contoh. Contoh ni tak ada dalam kitab Saqafah Da'iyah lah, tapi contoh yang saya berikan. Bagaimanakah dengan mempelajari sejarah membantu kita untuk meluaskan ufuk pandang kita, pemahaman kita terhadap satu-satu nas. Kita ambil contohnya ayat yang saya sebutkan sedikit semalam,
iaitu firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan nafkahkan harta kamu di jalan Allah, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Perelokkan kerja kamu, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang memperelokkan amalannya, kerjanya. Baik. Ayat ini turun di zaman Nabi SAW. Tidak perlu sampai ke zaman kita, di zaman para sahabat sendiri pun sudah ada di kalangan umat Islam yang memahami ayat ini dalam konteks yang tidak tepat, lalu dibetulkan oleh sahabat yang lain, iaitu peristiwa yang berlaku pada tahun 44 Hijriah, apabila Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk pasukan untuk cuba menawan Konstantinopel. Apabila pasukan itu dibentuk di bawah kepimpinan Yazid, anak kepada Muawiyah, ada di kalangan umat Islam pada masa itu yang berpendapat jangan ikut misi ini. Sebab misi ini misi mustahil, mission impossible. Takkan menang punya lah. So kalau kita pergi ikut misi ni untuk menawan Konstantinopel, kita akan berakhir dengan kekalahan. Bukankah Allah sebut dalam ayat Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Seorang sahabat senior yang mendengar soksek tadi tu, iaitulah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari menegur para sahabat umat Islam yang menyebut tadi dengan berkata, apa yang kamu faham tentang ayat itu adalah salah. Sebab ayat ini turun dengan maksud nafkah, wa anfiqu fi sabilillah. Maka jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, at-tahlukah. Tahlukah ini ialah sifat bakhil. Jangan campakkan diri kamu ke dalam sifat bakhil yang membinasakan kamu. Dan ia bukan bermaksud kebinasaan kerana berjihad. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, orang tua yang begitu semangat, umur lebih kurang dalam 84 ataupun 86 tahun pada masa tersebut, istilah kita lah, cakap saja tak guna, buktikan. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari join misi ke Konstantinopel berkenaan. 86 tahun ni kalau kita buat macam tu, kena marah dengan cucu. Udahlah tu, duduklah rumah wirid kan. Apa pula nak pergi sana, lu payah pula kami nanti nak pergi semput ke sana ke apa kan ya. Tak setujulah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari pergi dan bersama-samalah dalam peperangan tersebut. Okey, peperangan tu tak ceritalah, kerana melirik kan. Poinnya ialah ayat tersebut pernah disalahfahami pada tahun 44 Hijriah dan dibetulkan oleh seorang sahabat yang lain. Tetapi yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah pada zaman yang berikutnya, bila kita membaca dokumen-dokumen sejarah ni ada macam-macam, sumber-sumber sejarah Islam. Salah satu daripada dokumen, kategori dokumen yang ada ialah dokumen yang dinamakan sebagai Al-Waqfiyat. Ya? Al-Waqfiyat ini dalam bahasa Turki Osmaniyah juga disebut sebagai Waqfiyat, maknanya samalah dalam bahasa Arab. Al-Waqfiyat ini adalah dokumen yang merekodkan hal-hal yang bersangkutan dengan urusan wakaf. Ya, urusan wakaf. Dokumen waqfiyat ni sangat banyak. Saya tak tahu berapa juta dokumennya ada, berapa ratus ribu dokumennya ada, tapi sangat banyak. Dan di dalam dokumen-dokumen tersebut, antara ayat Al-Quran yang paling banyak diulang adalah ayat ini. Dan juga satu lagi ayat Al-Quran, fastabiqul khairat. Saya tak ingat surah mana ayat mana, itu kelemahan saya lah, tak hafiz awal tadi kan ya. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk mengerjakan kebaikan. Baik, apakah konteksnya? Daulah Osmaniyah, malah bukan sahaja Daulah Osmaniyah, kerajaan orang-orang Turki Muslim sebelum Daulah Osmaniyah, seperti kerajaan di zaman Aydınlık, contohnya kerajaan Seljuk, adalah merupakan satu komuniti yang sangat suka berwakaf. Kita boleh spend duit kita dalam macam-macam bentuk, ya. Zakat itu yang wajib lah. Kemudian kita juga boleh sedekah,
Kita juga boleh buat macam-macam cara, investment, pelaburan. Tapi orang Turki ni sebelum zaman Osmaniyah lagi, mereka memilih untuk wakaf. Daulah Osmaniyah adalah sebuah kerajaan 600 tahun yang 1/3 ekonominya dibina di atas wakaf. Tanpa wakaf, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke bandar seperti Bursa, contohlah kita pergi ke Bursa, mungkin nampak pokok aja. Tidak ada bursa tanpa wakaf. Masjidnya wakaf, jalan rayanya wakaf, hospitalnya wakaf, pasarnya wakaf, kedainya wakaf, air pancut untuk air mata air ini disalurkan dan dimanfaatkan, semuanya adalah berasaskan kepada wakaf. Dan komuniti Turki di zaman Daulah Osmaniyah dan sebelumnya, bila mereka berwakaf, wakaf mereka ni menjadi dalam erti kata well functioning even sampai sekarang. Ya? Soalnya kenapa? Apakah yang diserukan oleh pendakwah-pendakwah di zaman itu dengan menggunakan ayat ini? Bagaimanakah ayat ini difahami oleh orang-orang Turki sehingga mereka memilih untuk berwakaf, dan wakaf mereka wakaf yang menjadi baik. Kenapa? Dalam ayat ini, biasalah ceramah ni tanya jawab sendiri, cepat masa. Dalam ayat ini ada 2 rukun. Ya. Yang pertama ialah infak. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan biasanya kita akan tengok wa anfiqu fi sabilillah sahaja. Yang ke depan tu kita tak perasan. Kita mungkin tidak perasan. Lalu kita pun nafkah, kita buat wakaf. Macam mana kita buat wakaf kat negara kita? Umumnya lah saya letakkan ya. Wakaf bukan yang sistematik oleh bahagian wakaf yang appointed by government tu, satu topik lah. Ini yang di peringkat grassroots ni. Baiklah ya, saya ada hajat, saya nak buat sekolah. Maka saya pecah-pecahkan tanah ini kepada blok-blok kecil supaya boleh diwakaf. Ada orang buat wakaf bata RM10 kan ya, kat masjid kan. Macam-macam lah cara nak buat supaya orang boleh berwakaf, which is good. Apa yang berlaku ialah melalui kempen wakaf kita dapat kumpul, katalah let's say RM800,000. Banyak tu ya. Dan kita dapat buat sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz berjalan dengan cemerlang. Pecah batu adalah perasmian apa semua-semua kan ya. Tapi selepas setahun gaji cikgu tak bayar, van rosak tak boleh nak servis, tandas tersumbat. Ya, lepas tu pelajar-pelajar pun kejap ada cikgu, kejap tak ada cikgu. Pengetua tadi, mula-mula pengetua, lepas tu dia pengetua dan guru, dia kena mengajar. Ya, cover sebab tak cukup cikgu. Cikgu dah berhenti sebab tak dapat gaji. Bukan sahaja pengetua itu cikgu, dia juga kerani. Ya, dia kena jawab telefon sekolah. Kemudian dia jugalah cleaner. Tandas sumbat tu dia juga kena betulkan. Kerja dah banyak ni, budak-budak dah berkudih. Budak-budak dah berkudih, kelas tak masuk. Akhirnya berlambak-lambak sekolah tahfiz yang membunuh masa depan pelajar-pelajar kerana tidak dapat run dengan baik. Kenapa? Sekolah itu dibina di atas wakaf. Tetapi mungkin, analisa kita lah, mungkin kita hanya fokus pada wakaf saja, infak saja. Get the money. Yes, you get the money. Tapi kat ujung ayat tu ada satu poin yang ditekan-tekankan di zaman Daulah Osmaniyah, iaitu wa ahsinu. You bukan sahaja wakaf, tapi you kena perelokkan you punya wakaf. It means that kalau duit cukup-cukup sekadar nak buat sekolah, jangan buat sekolah. Sebab sekolah perlu bukan hanya kepada sekolah. Sekolah perlu kepada sekolah dan support system untuk sekolah itu run. Maka orang Turki pecahkan wakaf ini kepada 2, saya tak ingat poin dia, ada wakaf dengan khairat, dia ada 2 definition lah. Ada kaedah dia, teknik dia, itu saya tak pandai sangat nak terangkan. Boleh dibincangkan dalam sesi yang lain. Tapi poinnya ialah kita ambil contoh bagaimanakah wakaf yang dibuat oleh Sultan Murad kedua untuk membina jambatan ya, Ergene, berhampiran dengan Bandar Edirne dekat Turki sekarang. Baik, Sultan Murad yang kedua mungkin tak se-famous anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ialah ayah kepada Sultan Al-Fatih. Sultan Murad yang kedua ni dikenali dalam sejarah Daulah Osmaniyah sebagai Abu Al-Khairat.
Ya, Abul Khairat tu kerana dia banyak berwakaf. Suka sangat berwakaf, ya, kerja dia. Jadi salah satu daripada wakaf yang dia buat ialah apabila rakyat komplain. Ya, rakyat komplain mengatakan bahawa mereka menghadapi masalah apabila bermusafir untuk perniagaan daripada Edirne ke Izmir, mereka akan melalui satu kawasan sungainya besar dan di sungai tersebut ada hutan yang tebal dan ada ramai perompak. Maka mereka meminta kepada Sultan untuk membantu mereka. Jadi Sultan nampak untuk menyelesaikan masalah ini, sungai itu perlu dibina jambatan. Dan jambatannya dibina. Saya ceritakan ya, macam jambatannya dibina. Okay? Jambatannya dibina dengan wakaf Sultan. Sultan keluarkan duit dia sendiri. Kita kena ingat ya, Daulah Osmaniyah ialah sebuah negara yang negara tak banyak duit. Kebanyakan harta dimiliki oleh individu. Sama ada sultannya, termasuklah juga rakyat. So negara tak ada duit. Kalau negara perlu satu projek, negara kena lobby supaya rakyat infak. Sebab yang kaya adalah rakyat. Kerangka ekonomi Daulah Osmaniyah ialah aktiviti-aktivitinya pergi ke arah mengukuhkan ekonomi mikro dalam family. Jadi bila ada peperangan, kerajaan kena cari jalan macam mana nak mengajak kepada rakyat supaya mengeluarkan perbelanjaan. Jadi sultan juga sama seperti rakyat, dia juga ada harta tapi bukan negara. Negara tak banyak harta. Ya, kerja negara ialah takbir, dapat spend dan bukannya menyimpan banyak ke apa, jadi negara kaya, harta tak jalan. Saya bukan pakar ekonomi, saya tak pandai nak ulas sangatlah, tapi itu yang saya faham daripada keterangan Mehmet Genç, ya, antara tokoh yang perlu dirujuk untuk memahami history of ekonomi Daulah Osmaniyah. Okey. Jadi Sultan Murad kedua telah mengeluarkan belanja untuk infak, untuk buat jambatan, dan jambatan itu sampai sekarang kekal sebagai jambatan batu yang terpanjang di dalam wilayah Daulah Osmaniyah. Saya ingat lebih kurang dalam 600 meter lah jambatan yang dibina daripada ketulan-ketulan batu, sangat besar, masih lagi dipakai sampai sekarang. Tapi sejarahnya ialah selepas jambatan itu dibuat, Sultan nampak ia tidak serve the purpose. Perompak masih lagi boleh merompak orang, cuma proses untuk melintasi sungai itu aja jadi laju sikit. Maka Sultan nampak untuk membolehkan jambatan ini berfungsi sepenuhnya, apa yang perlu dibuat ialah seluruh kawasan kelilingnya perlu diubah menjadi sebuah bandar baru. Maka Sultan telah mengeluarkan lagi infak, bina pasar, bina masjid, bina hospital tak ada, bina pasar, bina masjid, bina sekolah dan juga beberapa bangunan yang penting. Dan Sultan kempen penduduk Edirne dan juga kawasan-kawasan sekitar untuk berhijrah ke bandar baru ini supaya jambatan itu serve the purpose menghapuskan perompak. Dan sehingga sekarang Ergene menjadi satu bandar yang hidup sehingga sekarang. Dan poin saya ialah selepas Sultan membuat jambatan tersebut dapat berfungsi secara optimum sampailah sekarang. Asasnya ialah jangan sekadar infak duit untuk buat jambatan, tapi bila buat jambatan, perelokkan projek jambatan tersebut. So itu menjadi rangka biasa. Bila nak buat RNR, ni yang kedua ya, RNR, Kervansarai. Biasa dengar Kervansarai. Ya, Kervansarai ni kalau orang bumur-bumur sikit dia ingat Kitaro lah. Lagu Kervansarai kan. Kervansarai ialah satu institusi yang telah wujud sebelum daripada zaman Osmaniyah. Ya, di zaman Seljuk, even zaman late Abbasiyah dia dah ada. Kervansarai ni ialah tempat persinggahan orang-orang yang bermusafir, terutamanya peniaga, supaya mereka boleh berehat selama beberapa waktu sebelum mereka meneruskan perjalanan. Kenapa wujud Kervansarai? Kalau kita kaji sejarah dia, Kervansarai wujud sebab penduduk-penduduk di sepanjang perjalanan, khususnya daripada Beijing ke Istanbul, laluan sutera, the Silk Road, mereka memerhatikan hadis Nabi SAW yang Rasulullah bagi tahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Kita baca hadis itu dalam konteks individu.
Maka kalau orang datang rumah kita, walaupun dia datang buat katalog, you kena layan dia dengan baik. Ya, maknanya kena layan dengan baik sebab dia tetamu. Kita nampak had tu saja. Tapi orang zaman itu melihat ini bukan terhad setakat tetamu ke rumah kita, tetapi juga tetamu ke kampung kita. Maka setiap kampung ada rasa oblige untuk meraihkan pedagang-pedagang yang melintas kawasan mereka, lalu mereka infak harta untuk buat karavansarai di sepanjang perjalanan dengan tanggapan setiap orang yang melintasi kampung tersebut, Muslim tak Muslim, peniaga ke musafir biasa, jemaah haji ke ataupun siapa saja, mereka adalah tetamu dan menjadi kewajipan bagi kita untuk meraihkan mereka. So, hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Dalam sejarah, ia difahami dalam konteks yang unik. Dan apabila dibuat karavansarai, dia tak buat setakat karavansarai tempat berteduh. Adalah berteduh kan, pokok, tandas dua, lepas tu ada vending machine kalau nak beli air ke sikit. Lepas tu banyak lori berhenti kat tepi. Tu R&R. Okey juga, bagus juga kan. Saya pun suka juga R&R ni. Tapi kita ambil contoh karavansarai ni. Antara karavansarai yang terkenal ialah karavansarai Jalaluddin Karatai di Kayseri, dibina pada tahun 1240. Lama masih wujud bangunannya sampai sekarang. Karavansarai ini, daripada dokumen yang ada, kita dapat memahami sistem dia. Ya, sistem dia, karavansarai ini menyediakan tempat rehat untuk semua orang yang melintasi kawasan berkenaan secara percuma, dapur untuk masak berikan kepada orang yang tinggal di situ, hospital dan ubat-ubatan secara percuma. Dan bagi pedagang-pedagang, sesiapa yang singgah di situ dalam keadaan sakit, penduduk kampung tidak membenarkan dia meneruskan perjalanan sehingga sihat. Dan kalau sekiranya mereka meninggal dunia, orang kampung akan uruskan perkebumian mereka. Bukan sekadar mereka mendapat layanan percuma dan baik 5 star macam tu, kuda-kuda tunggangan mereka juga diberikan layanan. Apabila ada pihak yang digajikan khusus untuk memperbaiki ladang kuda apabila singgah di situ. Dan diberikan, ada juga doktor haiwan, veterina, ya, yang bertugas itu untuk merawat haiwan-haiwan yang cedera dan sakit. Kalau kita pergi ke bangunan ini, kita akan nampak full set of complex. Kira ini R&R tapah lah. Ya, bukanlah ladang bikam ke yang setakat nak kencing je kan, ya. Maknanya complete set. Ya, ada belakalah mesin urut ke apa semua sebagainya kan, ya. Jadi poin saya ialah kita dapat melihat hasil-hasil infak yang macam ni sebab umat Islam pada masa itu, mereka apabila melihat ayat ini, mereka diberitahu oleh sultan, diberitahu oleh pendakwah-pendakwah mereka bahawa infak hanya halfway. Halfway lagi ialah kena elokkan infak. Baik, maka saya sebagai seorang ustaz yang belajar sejarah, tahu cerita ni, mungkin saya boleh mencadangkan solusi macam mana nak selesaikan masalah yang berlaku di negara kita. Apabila kita sedekah, kita infak kita bermasalah. Kuantan banjir, Masya Allah teruknya tahun lepas, ya. Kita pun infakkan, nafkahkan, ya, keluarkan duit. Lepas tu kalau ada nak sedekah baju, pakaian apa semua, sedekah untuk bantu mereka. Banyaklah sedekah datang. Cuba cek apa barang yang orang sedekah. Singlet roti kirai Piramli tu, stokin sebelah, seluar dalam. Itu bukan sedekah, itu bukan infak, itu tukang buang sampah. Nak tolong sungguh-sungguh. Berikan barang yang berguna untuk orang yang orang yang kita nak tolong. Bukannya bagi baju yang kita pun tak lalu nak pakai dah, kita bagi. Yang dia orang tu siapa? Yang dia orang tu pun tu topik lain lah. Tu saya kena ceramah lain pula lah. Janganlah berkira sangat. Cari tudung, Farida baru ambil. Ya, kalau tudung tak ada jenama, tak nak lah, terus sedekah. Kok adalah orang infak tudung Farida kan, ya. Katalah macam tu kan. Maknanya yang mangsa pun kena ada disiplin jugalah. Tapi kita yang infak ni, kenalah infak elok-elok. So, infak elok-elok ni, kenapa orang boleh buat, kenapa tak boleh buat? Jawapannya tak ada dalam fiqh. Jawapannya tak ada dalam nas Al-Quran. Tetapi jawapannya ada dalam catatan sejarah. Yang saya akan sentuh sikit lagi kat depan nanti, satu poin yang lain. Catatan sejarah macam mana, tuan-tuan dan puan-puan?
kenapa masyarakat pada masa ini mereka boleh dengan gembira menginfakkan harta mereka? Satu daripadanya ialah kerana mereka mempunyai satu foundation yang disebut pada masa ini sebagai budaya filantropi. Budaya filantropi. Apa dia budaya filantropi? Budaya filantropi ni maksudnya ialah satu keadaan di mana kita suka buat baik kat orang dan kita tak harapkan apa balasan. Kita buat baik, kegembiraan kita ialah kita gembira bila nampak orang tu dapat kebaikan. Mulianya. Nak menjelaskan kenapa ada orang bukan Islam pun boleh infakkan harta, keluarkan belanja kan untuk tabungan WWF, ya, untuk jaga alam sekitar. Apa menjadi motif mereka? Mereka ada culture, philanthropy culture. Philanthropy culture inilah yang menjelaskan kepada saya kepada kita tentang kenapa ada benda yang para sahabat mudah buat, ada benda yang kita tak boleh nak buat. Ya. Saya reservekan tu pada bahagian yang kedua nantilah, insya-Allah. Tapi poin saya ialah dengan membaca sejarah satu-satu ayat, kita dapat mengembangkan horizon dia. Ya, untuk kita memahami dalam konteks yang lebih luas, dan kita ada lebih banyak idea macam mana kita nak sarankan kepada masyarakat untuk mengamalkan nas tersebut. Jadi sekarang ni dah pukul 10.30. Kita akan pergi selepas ini pada bahagian yang berikutnya, iaitu bagaimanakah sejarah berfungsi untuk memahami sunnatullah. Saya cuba lajulah sejarah ni, saya suka, jadi saya boleh terhanyut jadi ceramah sejarah sampai petang kan ya. Jadi sikit saja pada bahagian tu, tapi kita berehat dulu. InsyaAllah by 11 kita start. Kalau dapat awal lagi 10.50 ke, kalau macam dah okey kita boleh jalan, tapi saya letaklah sehingga pukul 9 untuk tuan-puan berehat, nak pergi tandas ke, nak bersarapan ke semua. InsyaAllah kita sambung pada bahagian yang berikutnya, dan juga dengan beberapa soalan berbaki yang belum dijawab, insyaAllah. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pada Tuan Pusi, ada pengumuman nak buat ke? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.